Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita pergi ke bab seterusnya, mutasi. Teacher buat rakaman je dulu sebab teacher ada urusan rasmi yang lain, teacher perlu selesaikan. So, tapi teacher masih still online. Lepas ni teacher akan follow up segalanya dalam Telegram. Okay, so kita tengok 5.3 sebelum ni kita dah belajar tentang mitosis, meiosis. Hari ni kita nak belajar tentang satu keadaan yang mana ia berlaku secara spontan. Kita panggil sebagai mutasi yang berlaku dalam sel-sel badan kita. Apa itu masuk okey dalam subtopik ni, apa standard pembelajaran yang awak perlu tahu? Awak mesti tahu maksud mutasi, satu kondisi yang spontan yang berlaku kepada gen dan juga kromosom. Jenis mutasi iaitu ada dua jenis. Okey. So kena tahu ada dua jenis mutasi, ada dua jenis iaitu mutasi kromosom dan ada mutasi gen. Okey, meneraikan dengan contoh faktor yang menyebabkan mutasi gen dan juga mutasi kromosom, menerangkan dengan contoh penyakit gangguan gen dan ciri-cirinya serta kaedah mengesan dan membincangkan aplikasi penyelidikan genetik. Okey, dan kita perlu tahu etika kejuruteraan teknologi genetik. Okey, kita terus pergi dengan lebih detail apa maksud mutasi. Ini adalah maksud mutasi iaitu perubahan yang berlaku secara spontan. Apa maksud spontan? Yang tak boleh dikawal. Kalau kita tanya doktor pun doktor tak tahu bila, dekat mana, doktor tak boleh trace. Yang kita boleh kata mutasi ni adalah perubahan yang berlaku secara spontan pada gen dan juga kromosom. Adakah sebab makanan, adakah sebab persentuhan, kita tak tahu kat mana sebab dia berlaku secara spontan, secara tiba-tiba yang kita tak boleh kawal. Okey, seterusnya apa jenis mutasi ada dua. Yang pertama mutasi kromosom dan yang kedua mutasi gen. Apa itu mutasi kromosom? Okey, sebelum teacher terlupa, sambil dengar teacher punya penerangan ni, tolong ambil buku nilam, lengkapkan buku nilam sebagai bukti kehadiran awak dalam kelas. Okey. Pertama tentang mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan dalam struktur atau bilangan kromosom. Dia melibatkan kromosom saja, struktur atau bilangan kromosom. Apa contoh-contoh mutasi kromosom? Ada tiga. Ketiga-tiga tu kita panggil sebagai sindrom. Sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner. Apa itu sindrom Down? Sindrom Down ni dia terlebih kromosom. Dekat mana? Pasangan 21. Yang dekat pasangan 21 terlebih satu kromosom. So bila kromosom pada pasangan 21 terlebih satu, jadilah sindrom Down. Okey, sindrom Down ni dia macam mana? Kita boleh tengok orang yang sindrom Down, dia punya muka dia lebih kurang sama. Mata sepet, leher pendek, muka kulit putih. Kita boleh tengok dia punya pattern. Dia muka dia lebih kurang sama. Okey. Dan sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ni adalah orang yang pada kromosom seksnya, kita tahu kromosom seks pada pasangan yang ke-23, dia mempunyai kromosom seks XXY. Sepatutnya kalau kromosom yang normal, perempuan XX. Okey. Kalau kromosom normal perempuan XX. Dan kalau kromosom normal bagi lelaki XY. So kat sini ada kecelaruan untuk orang Klinefelter. Dia lelaki ke dia perempuan? Okey. So dia ada lelaki dan ada perempuan. Ni yang sekejap dia ni lelaki tapi jadi perempuan. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia adalah mengalami sindrom Klinefelter. Okey, yang kedua adalah sindrom Turner. Apa Turner? Kalau tadi XXY, untuk Turner manusia normal pasangan kromosom seksnya perlu ada sepasang. Contoh X dengan X untuk perempuan atau X dengan Y untuk lelaki. Tapi kalau untuk orang yang ada sindrom Turner, dia punya pasangan kromosom seks dia adalah X kosong. Tak ada kawan, X seorang. Tak ada kosong ni maksudnya tak ada X, tak ada Y. So X sahaja. So kat sini dia pun akan mengalami masalah.
sebab berlakunya perubahan bilangan kromosom. Kita tengok pula untuk jenis mutasi yang kedua iaitu mutasi gen. Mutasi gen ni berlaku perubahan kimia dalam gen, bukan bilangan. Gen kita tak ada bilangan. Kalau kromosom kita tahu bilangan kromosom manusia adalah ada 46 ataupun 23 pasang. Tapi gen dia tak ada bilangan. Gen ni bahan kimia dekat dalam kromosom. So mutasi gen bermaksud perubahan kimia dalam gen. Dan seterusnya contoh dia adalah buta warna, albinisme, hemofilia ataupun thalassemia. So faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom dikenali sebagai mutagen. Okey, so sekarang ni kita tengok apakah faktor yang menyebabkan mutasi gen dan juga mutasi kromosom. So kita tengok kat sini bahan karsinogen. Bahan karsinogen ni maksudnya bahan-bahan yang berbahaya. So bahan karsinogen dia boleh menyebabkan mutasi gen atau mutasi kromosom. Seterusnya jangkitan patogen. Salah, jangkitan patogen dia tak memberikan apa-apa efek kepada kromosom ataupun gen kita. Okey, sekarang ni saya bagi masa 1 minit. Kejap, saya stop sharing sekejap. Tolong selesaikan sekejap. Cuba buat dulu, betul ke tak awak buat? Cuba buat dulu sekejap ya. Saya bagi masa 2 minit. Okey, dah belum? Okey, dah ya? Okey. So, kita check sekarang. Check sekarang awak punya jawapan. Ni kejap ya. Sebetulkan ni kejap. Okey. Sekejap ada masalah technical sikit. Okey, so kita tengok kat sini. Apa lagi dia punya contohnya bahan kimia bertoksik. Ya, bahan kimia toksik boleh menyebabkan mutasi gen atau kromosom. Ketahanan badan, okey. Ketahanan badan tidak,
kehamilan pada usia lewat je. Sebab tu kalau umur dah lebih 40 tidak digalakkan untuk mengandung. Kenapa? Sebab untuk mengelakkan risiko bayi mengalami masalah kromosom dan genetik. Okey, berat badan tiada kaitan. Tandakannya, okey, so bahan radioaktif ya, aktiviti fizikal tidak mempengaruhi. Tak adalah bila kita banyak bersenam akan mengalami mutasi kromosom, tak ada. Okey, seterusnya sinar X-ray. Sinar X-ray boleh menyebabkan, dan juga untuk sinar ultraviolet pun sama. UV ni daripada UV, kita kata UV dia macam matahari, ya. Okey, sebab ni spontan yang kita boleh nak kawal. Okey, seterusnya kita tengok dekat detail tentang contoh-contoh mutasi kromosom. Pertama adalah sindrom Down. Apa itu sindrom Down? Teacher dah beritahu tadi, lebih bahan pasang kromosom pada pasang ke-21 yang mempunyai sejumlah 47 kromosom. Kalau normal ada 46. Bilangan dia 46 kromosom. Tapi kalau sindrom Down dekat pasangan ke-21 ada 3. Sepatutnya sepasang ada 2, tapi pasang ke-21 ni ada 3. So jumlah dia jadi 47. So itu yang menyebabkan sindrom Down. So ciri-ciri dia macam teacher beritahu tadi, pipi dan leher yang pendek, mata sempit, tangan pendek dan luas, otot lemah, kurang daya tahan terhadap penyakit dan terincar akal. Dan biasanya jangka hayat orang yang kena sindrom Down pun singkat berbanding dengan manusia normal. Okey, sekarang kita tengok Klinefelter. Klinefelter ni lelaki yang nak jadi perempuan. Okey, Klinefelter ni lelaki yang nak jadi perempuan yang mana sepatutnya dia XY. Tapi tiba-tiba ada depan X. Senang kata ni yang pondan lah Klinefelter ni. Yang mana dia mempunyai 47 kromosom. Kenapa 47 kromosom? Sebab dekat pasangan yang ke-23 yang menentukan kromosom seks. Kromosom yang menentukan dia punya jantina dia ada 3 kromosom, iaitu X, XY. Sebab tu jumlah dia pun sama 47, terlebih 1 kromosom. So apa karakter bagi lelaki yang begini? Dia mempunyai setengah ciri perempuan seperti perkembangan buah dada dan juga zakar dia pun kecil, testis yang kecil dan mandul. Dan seterusnya saiz pinggang yang lebar. Lelaki tapi mempunyai pinggang yang lebar. Lelaki ni biasa pinggang dia kecil. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga untuk mutasi kromosom adalah sindrom Turner. Apa itu sindrom Turner? Dia mempunyai kromosom perempuan yang mempunyai 1 kromosom seks saja, X saja. So dia kekurangan 1 X. So apa kesannya? So kalau normal mempunyai 46 kromosom, tapi bila perempuan yang menghidap sindrom Turner, kromosom dia adalah 45. So ciri-ciri dia gagal perkembangan ciri seks sekunder wanita yang normal seperti tiada pembesaran payudara, ketinggian pendek, mempunyai kedutan pada leher dan juga akan mempunyai masalah jantung. Okey, seterusnya kita tengok mutasi gen. Kita ada 4 contoh mutasi gen. Yang pertama sekali buta warna. Apa itu buta warna? Buta warna ialah ketidakupayaan membezakan warna merah dan hijau. Warna merah kejap kata hijau, hijau kejap kata merah. Okey. Dan gen buta warna ini resesif dan dibawa oleh kromosom X yang mana kromosom ini banyak berlaku di kalangan lelaki. Okey, gen maksudnya lelaki mudah kena. Lelaki biasanya akan terkesan. Kalau perempuan dia hanya menjadi pembawa saja. Gen yang mengalami mutasi tidak menghasilkan protein pada retina pada warna tertentu dan biasanya berlaku pada kalangan lelaki buta warna. Okey. Seterusnya kita tengok contoh dia ni. Ada perempuan ataupun ibu yang pembawa kepada B ni maksud dia resesif ataupun genetik ada buta warna. Okey. So bila dia genetik buta warna, dia kahwin dengan lelaki yang normal, so dia akan menghasilkan anak yang
Pertama 44XX tak ada ciri XB kan. So dia penglihatan normal, tak buta warna. Yang ini lelaki yang clear, tak ada buta warna. Tapi 44 perempuan ni dia ada XXB. Perempuan macam teacher beritahu, perempuan kurang mendapat buta warna berbanding dengan lelaki. Tapi kalau perempuan macam ni, dia akan sebagai pembawa macam ibu dia. Nampak macam ibu dia ni kan, XXB. So dia pun pembawa seperti ibu dia. Pembawa gen resesif buta warna. Maksud dia yang resesif buta warna, yang dominan adalah tidak buta warna. Sebabkan dia ada dominan tak buta warna, so jadinya perempuan ni dia tak buta warna. Tetapi bila lelaki ni mudah dapat buta warna. Disebabkan ada gen XB kat sini, automatik lelaki ni akan buta warna. Anak lelaki dia ni. Okay, so kita tengok mutasi gen buta warna. Ini bukan mutasi gen buta warna, ini adalah mutasi gen anemia. Tu ni teacher silap ni. Anemia yang mana hemoglobin yang normal adalah bulat macam ni. So banyak oksigen dia boleh angkut. Tapi kalau anemia sel sabit, bentuk dia macam bulan sabit. Kurus je, sikit dia boleh angkut oksigen. So that's why kekurangan oksigen dan sel darah merah ini musnah dengan cepat. Dan penghidap akan mudah pening dan lemah sebab kurangnya sel darah merah untuk mengangkut gas oksigen. Sel darah merah sel sabit ni dia bawa oksigen sikit, tak cukup. So sebab tu mudah pening, lemah, tak larat, boleh pengsan bila-bila. Orang yang anemia sel sabit. Seterusnya thalassemia. Ini pada kromosom ke-11 dan ke-16 yang menyebabkan hemoglobin yang dihasilkan cacat. Okey. Dan dia pengidap mengalami pertumbuhan yang terbantut, pembentukan tulang yang abnormal dan mempunyai risiko jangkitan yang tinggi. Maksudnya mudah kena sakit. Okey, yang seterusnya hemofilia. Apa itu hemofilia? Dia adalah mutasi pada gen tertentu iaitu pada kromosom X yang dia tidak dapat menghasilkan protein untuk pembekuan darah. So orang kalau hemofilia ni dia bukan tiba-tiba dia hemofilia. Daripada dulu memang dia hemofilia, memang bila dia luka darah dia takkan membeku. Sebab apa? Sebab sel darah dia tidak menghasilkan protein untuk pembekuan darah dan penghidap mengalami masalah pendarahan yang berterusan jika terluka. Okey. So kaedah mengesan gangguan gen kromosom yang abnormal boleh menjejaskan fetus di dalam kandungan. Okey, dan ujian diagnostik seperti amniocentesis. Amniocentesis ni lah pengambilan cecair air ketuban, amniocentesis yang diikuti oleh analisis karyotip. Ambil amniocentesis sebab dalam air ketuban tu ada kromosom baby. So dia akan cek karyotip baby untuk mengesan kromosom yang tak normal. Okay. So ujian diagnostik amniocentesis biasa dilakukan pada minggu ke-15. Minggu ke-15 maksud dia dalam 3 bulan lebih. Okey, lagi seminggu nak 4 bulan. Hingga minggu yang ke-20. Maksudnya 3 bulan hingga ke-5 bulan. Waktu sesuai untuk buat ujian amniocentesis. Okey, seterusnya ini adalah rajah kaedah amniocentesis untuk dapatkan karyotip. Okey. Kita tengok kat sini mula-mula pengimbas ultrasound digunakan untuk mengesan kedudukan fetus dan nak pastikan picagari ni tak terkena fetus. Sebab tu kena scan, nak cucuk kat tempat yang kosong yang tak ada fetus. So ini fetus. Fetus ni adalah baby yang belum keluar daripada rahim. Baby yang masih dalam perut kita panggil fetus. Bila dia uek, dia dah keluar, then we call it as baby. So ini adalah placenta atau ayat dia uri, uterus atau kita kata sebagai rahim. So dia akan cucuk, jarum halus akan masukkan ke dalam abdomen dan uterus untuk menyedut cecair amniotik. Amniotik adalah air ketuban yang mengandungi sel fetus. Kemudian sel fetus ni kita akan ambil untuk cek dia punya karyotip. Karyotip ni adalah dia punya kromosom.
Okay, so kat sinilah dia akan bawa ke makmal untuk dianalisis. So saringan genetik merupakan salah satu aplikasi. Apakah tujuan? So tujuan dia yang pertama adalah ni, pengesanan awal kecenderungan individu untuk menghidap penyakit tertentu atau melahirkan anak yang berpenyakit. Ada yang pro and cons. Ada kata tak elok ni apa baby tu inject takut bahaya, tapi kalau ikut prosedur dia insya-Allah selamat. Okey, apa dia punya hikmah dia untuk saringan genetik amniocentesis ni? Sebab waktu kehamilan berusia 3 bulan, waktu scan tu dah boleh nampak dah macam mana dia punya kedudukan. Tulang belakang okey ke tak, sumbing ke tak dan sebagainya. Kalau kita tengok pertumbuhan baby tak normal, fetus tak normal, so doktor akan advisekan untuk menjalani proses pengguguran sebab 3 bulan tu masih kecil lagi. Kecil memang belum nampak apa lagi. So boleh proses pengguguran tu tidak memudaratkan ibu. Sebab ini dibenarkan melalui undang-undang kerana sekiranya fetus itu tidak normal, contoh dia kalau tulang belakang tak bersambung ataupun banyak lagi penyakit genetik lain yang mana jika fetus itu dilahirkan menjadi baby tersebut akan menderita hidup di dunia. Contoh dia macam dia memerlukan pembedahan yang terlalu kerap untuk menyambungkan itu dan ini, untuk memerlukan banyak prosedur yang kita rasa lagi baby tu akan merasa sakit. Sebab tu dibenarkan undang-undang untuk melakukan proses prosedur pengguguran sekiranya berlaku masalah genetik pada fetus. So akta melindungi maklumat kesihatan seseorang, so itu adalah kita panggil akta perlindungan data peribadi. Okay, so sains forensik ni adalah laluan ataupun kejayaan yang melibatkan genetik. Dia mengaplikasikan kaedah saintifik untuk menyelesaikan kes jenayah, melibatkan pengumpulan dan analisis bukti fizikal yang berkaitan dengan jenayah dan membuat rumusan suspek jenayah yang dikenakan sebagai bahan bukti di mahkamah. Ni kita kata ujian DNA. So pertama sekali ahli forensik kumpulkan bukti, kemudian apa contoh bukti? Darah, rambut, mendali badan dan seterusnya. Profil DNA ni boleh digunakan untuk menjejak profil DNA penjenayah. Okey, kemudian genealogi genetik yang mana kajian tentang keturunan dalam silsilah keluarga. Kalau kita nak tengok, mana tahu kita nak tengok kita ada tak silsilah keluarga orang Arab ke, orang Sepanyol ke, ataupun kita tengok orang Arab. Kita tengok ada tak silsilah keluarga kita berkaitan dengan Rasulullah. Allahuakbar, subhanallah. Contoh dia, okey. So kita nak tengok silsilah nenek moyang sejarah kita dulu. Kita ni daripada mana. Dan air liur kita mengandungi DNA yang boleh digunakan untuk menentukan hubungan genetik antara individu. Pakai tak payah susah-susah, pakai air liur pun boleh. Sebab tu ada satu ketika tu kes dia nak dapatkan ujian DNA tu sampai nak cari berus gigi. Adalah kisah dia dulu-dulu. Okey, ujian ini juga boleh digunakan untuk mengetahui keturunan asal anak angkat dalam sebuah keluarga. Ni kan selalu cerita drama Melayu, tak ada yang tertulis. Siapa Mika tu anak siapa, keturunan asal dia pakai genealogi genetik. Okey, ujian genetik. Dan seterusnya terapi gen. Cystic fibrosis ialah penyakit keturunan yang disebabkan oleh gen yang tidak berfungsi untuk menghasilkan protein. So gen yang tidak berfungsi akan digantikan dengan gen normal untuk menghasilkan protein yang diperlukan supaya fungsi badan dapat dipulihkan. So ini adalah penukaran protein dalam gen. So DNA mengandungi gen yang boleh berfungsi, yang boleh menghasilkan protein. So protein dihasilkan oleh gen yang berfungsi dan seterusnya gen berfungsi dimasukkan ke dalam DNA manusia. Okey, so virus digunakan untuk membawa gen berfungsi. So maksudnya kita punya medium adalah virus. So maksudnya DNA ni masuk dalam virus ni masukkan dalam sel dan dia akan menghantar gen yang boleh menghasilkan protein dalam DNA. Okey, kita tengok dekat teknologi kejuruteraan genetik. Apa contoh-contoh, apa kegunaan dia, apa hikmah dia adalah untuk mengenali modifikasi genetik.
Dan dia melibatkan proses mengubah DNA asal kepada DNA organisma yang kita kendaki ke dalam gen organisma lain. Contoh dia macam lembu sadar tu kan. Kita nak lembu tu rendah dan besar, lebar. Tu dia buat ciri baka, ambil baka yang rendah dan baka yang besar. Jadilah lembu yang rendah dan besar. Okey, maklumat di bawah adalah tentang DNA rekombinan. Penghasilan insulin mengikut penurunan terbetul. So, teknologi ni rekombinan genetik merupakan teknik kejuruteraan genetik yang melibatkan penggunaan DNA rekombinan, iaitu DNA yang menggabungkan maklumat genetik dua organisma yang berlainan. So, hasil gabungan itu akan menghasilkan organisma baru yang mengandungi bahan genetik yang terubah suai. Organisma baru ini dipanggil sebagai organisma transgenik. Organisma transgenik yang hasil kombinasi DNA daripada spesies ataupun organisma yang berlainan. So ini adalah kita gunakan tangki fermentasi, contoh untuk penghasilan insulin. Okey, kalau kita tengok kat sini macam mana DNA rekombinan untuk menghasilkan insulin kegunaan manusia oleh bakteria. Daripada bakteria yang berlainan, bakteria transgenik, macam mana dia menghasilkan insulin yang boleh pertama sekali adalah kita kena ada bakteria dulu. Bakteria menerima semula plasmid rekombinan menjadi organisma termodifikasi genetik. Pertama sekali kita kena transformkan genetik bakteria tu. So ini adalah untuk nombor 1. Pertama sekali bakteria menjadi organisma termodifikasi genetik. Bakteria ni kita nak ubah dia punya genetik. Seterusnya enzim digunakan untuk menyelit gen insulin manusia pada plasmid bakteria. So maksudnya sebab dalam ni kan gen dia ni gen bakteria, kita nak ubahkan gen ni kepada gen manusia kan. So macam mana kita nak buat? Yang kedua, kita gunakan enzim untuk menyelitkan gen insulin manusia pada plasmid bakteria. So plasmid yang telah diselitkan dalam gen insulin manusia dinamakan plasmid rekombinan yang dihasilkan melalui DNA rekombinan, iaitu DNA daripada organisma yang berlainan. Seterusnya, ini yang pertama ni. Okey, ni adalah yang ketiga. Plasmid adalah bahan genetik bentuk bulatan yang dijumpai dalam teacher ulang balik. Sorry. Okey. Mula-mula kita kena pakai plasmid. Plasmid adalah bahan genetik yang dijumpai dalam bakteria. Ini medium kita ni. So pertama sekali ambil plasmid. Kemudian plasmid ni dibuat apa? Kita letakkan enzim yang menyelitkan gen insulin manusia. Sebab insulin setiap organisma lain-lain. So kita nak masukkan gen insulin manusia ke dalam bulatan plasmid ni. Okey, kemudian kita nak rekombinankan dia dengan DNA bakteria. So kita letak bakteria menerima semula plasmid rekombinan menjadi organisma termodifikasi genetik. Awak kena fahamkan betul-betul ni, sebab itulah ada fatwa kata memanglah kita kata ada insulin yang diperbuat daripada khinzir, tapi dia bukanlah ambil khinzir punya sel ke apa tak, cuma bakteria ni. Medium tempat bakteria tu dia dah banyak kali modify dah, sehingga kalau kita tengok dia punya ketulinan itu dah tak ada dah, sebab dia pindah ke sana ke sini. So lepas kita dah masukkan plasmid rekombinan tu ke dalam bakteria, seterusnya bakteria termodifikasi genetik menghasilkan insulin manusia. So yang ini ni sebabkan dah masukkan genetik gen insulin dekat dalam plasmid tadi, so bakteria tadi akan menghasilkan insulin manusia. Seterusnya tangki kita masukkan bakteria tadi dekat dalam tangki fermentasi yang mengandungi nutrien. Tangki fermentasi ni yang mengandungi nutrien untuk menghasilkan lebih banyak insulin. So kat sini bakteria tadi letak kat sini supaya dia
keluarkan banyak insulin. So seterusnya yang keenam, hasil fermentasi ditapis dan ditulinkan dan diberikan sebagai ubat kepada pesakit diabetes. So yang isu dia tentang khinzir tu adalah bakteria ni. Bakteria ni asal dia duduk dekat khinzir. Okey. Tapi sebenarnya bakteria tu dikeluarkan dan letak dekat medium tangki fermentasi. Tangki fermentasi ni dalam makmal, bukan tangki fermentasi ni dalam badan khinzir, tak. Dia cuma asal bakteria ni daripada situ tu saja. Sebab tu dia dah dimodified dah. Sebab tu dalam hukum pun dia menjadi harus untuk mengambil insulin itu. Okey. So seterusnya kita tengok apakah organisma termodifikasi genetik GMO. Sekarang banyak kalau beli makanan, beli sayur-sayuran dia ada tulis GMO, GMO, GMO. Non-GMO, GMO, non-GMO. Non-GMO tu maksudnya tidak, bukan GMO. GMO ni adalah organisma yang genetiknya telah diubah. Maksud dia, contoh dia macam jambu batu yang tanpa biji. Asalnya jambu batu ni dia ada biji, tapi sebabkan genetik diubah, dia jadi tak nak ada biji, so jadilah jambu batu tanpa biji. So kita consider jambu batu itu sebagai GMO product, genetic modified organism. Okay, organisma yang genetiknya telah diubah. Ini isu dia, bila kita terlalu makan banyak GMO, makanan yang genetic modified punya, dikatakan isu yang sedang hangat dibincangkan adalah punca penyebab kanser. Sebab tu kalau tengok kat pasaran, kalau makanan yang non-GMO lebih mahal daripada GMO. Okey, so apa maksud GMO ni? Ia adalah organisma yang telah diubah ciri genetiknya melalui pengubahsuaian dengan menggunakan kaedah penyatuan semula DNA. Maksudnya, organisma termodifikasi genetik adalah organisma yang telah diubah genetiknya untuk menggunakan kaedah penyatuan semula DNA. Organisma yang termodifikasi genetik mempunyai sifat yang berbeza daripada organisma asalnya. Macam Cici bagi contoh tadi lah, asalnya sepatutnya nama pun jambu batu. Dalam dia ada biji macam batu. Tapi sekarang ni jambu batu kita semua dah tak macam dah tak ada biji batu tu. Semua dah lembut. Okey. So sekarang ni kita tengok penyataan berkenaan teknologi kejuruteraan genetik. Tandakan huruf K untuk kebaikan dan B untuk keburukan. So kita tengok dulu ni. Okey, sikit lagi. Penggunaan racun kimia dalam pertanian dikurangkan melalui tanaman transgenik seperti kacang soya yang rintang terhadap penyakit. So baik kita tengok kebaikan atau keburukan. Okey, so kat sini kita tulis dia adalah kebaikan. Sebab apa kebaikan? Sebab kita kurangkan racun kimia. So kebaikan. Bolehkah makanan termodifikasi genetik menimbulkan kesan alergi? So maksud dia yang GMO ni dia akan menyebabkan kesan alergi. So ini adalah risiko. Seterusnya pemindahan gen daripada tanaman transgenik kepada rumpai liar boleh menghasilkan rumpai yang rintang. Nampak? Menghasilkan rumpai yang rintang terhadap racun rumpai. Maksudnya rumpai ni dia jadi lagi ganas. Letak apa pun tak mati. So ini adalah keburukan. Okey, kita tengok yang keempat. Keselamatan daging ternakan transgenik sebagai makanan manusia belum terjamin. So ini pun keburukan. Sebab makanan hasil daripada daging yang genetik dia dah diubah belum terjamin lagi sebenarnya. Okey, so itu adalah keburukan. Penghasilan insulin manusia daripada bakteria transgenik mengatasi isu penggunaan insulin haiwan. So ini adalah kebaikan. Penghasilan enzim boleh meningkatkan kandungan nutrisi tanaman seperti tomato dan padi. Penghasilan enzim boleh meningkatkan kandungan nutrisi tanaman seperti tomato dan padi. So ini adalah
kelebihan. Tanaman transgenik mungkin menghasilkan alergi yang boleh menjejaskan kesihatan. So, ini adalah risiko. Adakah organisma termodifikasi genetik boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem? So, ini adalah ya. So, dia adalah risiko. Penggunaan bahan genetik virus dalam terapi gen mungkin menimbulkan penyakit yang lain. Okey, so untuk yang ini dia adalah sejenis risiko. So dia okey, bukan risiko. Nampak ni. Penggunaan bahan genetik virus dalam terapi gen menimbulkan penyakit yang lain. Risaunya penyakit dia lagi dahsyat, lagi teruk. So dia adalah buruk. Adakah kemungkinan organisma termodifikasi genetik digunakan sebagai senjata biologi? Ya. Ini pun dikenali sebagai risiko. Ini negara-negara maju yang dia nak berperang dengan cara menggunakan organisma genetik. Organisma GMO yang dah dimodifikasi genetik yang susah nak dihapuskan, yang menyebabkan kerosakan ataupun kematian yang terlalu banyak. Dia tak pakai senjata tapi dia pakai mikroorganisma yang sangat-sangat kebal, yang jahat. Okay. So terapi gen digunakan untuk merawat penyakit genetik. So ini adalah dia punya kelebihan. So kita nampak kat sini. Sebenarnya teknologi kejuruteraan genetik ada membawa kelebihan, ada membawa risiko dan ada membawa kepada keburukan. Sebab itulah adanya kejap lagi etika teknologi kejuruteraan genetik. So akibat penyalahgunaan pengetahuan genetik sebenarnya dah banyak dah ni. Kalau kita buka Facebook ada yang sebarkan tentang ada saintis yang membuat organisma trans kejuruteraan genetik ni, organisma yang dicampurkan dia punya genetik termodifikasi. Organisma termodifikasi genetik ni menghasilkan manusia dengan binatang, manusia dengan kucing, manusia dengan anjing dan sebagainya. So itu sebenarnya adalah sangat-sangat penyalahgunaan pengetahuan genetik. InsyaAllah awak satu hari nanti saya doakan awak jadi orang yang berjaya yang ni. Bila awak dah jadi berjaya, dah pandai, jangan sesekali salah guna ilmu awak. Contoh dia kalau awak hebat dalam pengetahuan genetik, gunakanlah kehebatan awak untuk pengetahuan genetik ni pada jalan yang membantu orang ramai, bukannya menyusahkan orang ramai dan membawa mudarat. So kalau tengok kat sini, apa akibat dia? Mencipta mikroorganisma bahaya seperti senjata biologi, pengklonan untuk pembabitan dalam jenayah, maksudnya dia klonkan muka penjenayah tu dan sebagainya. Haiwan yang diklon cenderung menjadi tua sebelum waktunya dan mempunyai jangka hayat yang lebih pendek. Ini bukan ke satu penganiayaan kepada haiwan dan kewujudan spesies baharu yang membahayakan ekosistem semula jadi. Contohnya, buat genetik termodifikasi untuk ikan yang sangat ganas. Bila letak kat tasik, semua ikan yang makan, dia je tinggal. Contoh, itu akan menyebabkan ekosistem terganggu. So sebab itulah wujudnya etika kejuruteraan genetik yang mana ia membincangkan tentang cabang falsafah yang berkaitan dengan prinsip moral dan motif dalam tindakan manusia. Okey, so yang ni dua kepentingan dia adalah untuk makanan GM, genetic modify seharusnya dilabelkan kerana pengguna berhak tahu dan pengklonan manusia patut diharamkan kerana bertentangan dengan kepercayaan agama. Okey, seterusnya untuk variasi kita akan bincang pada minggu hadapan. Okey, itu saja untuk hari ini. Teacher nak awak tolong lengkapkan modul nilam awak dan isikan Google Form pada description dekat pada ruangan description dekat video bawah ni. Okey, so itu saja. Ada sebarang soalan boleh tanya dekat teacher. Teacher still online walaupun teacher ada urusan rasmi, tapi teacher boleh jawab benda ni. Okey, so itu saja. Assalamualaikum. Teruskan buat baca sains. Okey, bye.